Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan tentang redaksionisme dan saintisme. Berikut adalah ahli kumpulan kami yang diketuai oleh Tan Mun Chong, Muhammad Hasanuddin, Muhammad Mirza, Teh Bun Yi, Loh Pui Ling, Cherry Slim, Sharoni dan Wu Wen Yi. Berikut merupakan isi kandungan tajuk kami, iaitu redaksionisme yang terdiri daripada definisi, sejarah, teoritis, metodologis, ontologis, batas-batas dalam redaksionisme dari segi ahli falsafah, sains dan agama. Manakala saintisme pula definisi, tokoh-tokoh saintisme, kesan baik dan buruk, pendapat tokoh-tokoh, perbezaan zaman dahulu dan zaman sekarang, amalan saintisme pada peringkat global dan juga Malaysia. Reductionism. Definisi reductionism adalah poin pertama, suatu pendekatan untuk memahami tentang hal-hal kompleks melalui bahagian atau komponen yang kurang kompleks atau iaitu komponen yang ringkas itu. Okey, poin kedua adalah memandang sebuah objek dengan meneliti bahagian-bahagiannya terlebih dahulu. Okey, yang ketiga adalah menyusun semula perkara yang terdiri daripada bahan-bahan yang sama dan tak berhubungan dengan antaranya supaya lebih mudah difahami. Okey. Dan latar-latar reductionism ataupun sejarah reductionism ni dia bermula pada separuh akhir milenium pertama. Okey. Poin kedua, Greek Democritus ni dia telah mengemukakan satu teori iaitu bahawa semua benda terdiri daripada atom. Okey, yang ni dia cakap. Okey, yang ketiga adalah Euclid dan Pythagoras pula dia mengemukakan bahawa pengeluaran ruang dan bentuk ke garis dan sudut. Dan teori empat benda iaitu bumi, udara, api dan air. Empat benda ni. Okey, reductionism ni terbagi kepada tiga. Okey, yang ni pertama adalah teoritis iaitu dia merupakan sebuah teori yang menyerat daripada teori lain ke teori lain. Maknanya dia memberi pengertian bahawa tentang teori lain bagi menghasilkan satu teori yang lebih lengkap. Maknanya kalau ada satu teori yang lama, dia olah teori lama tu dan dia jadi satu benda yang baru. Okey, contoh dia kita tengok daripada hukum Kepler ni, iaitu hukum Kepler ni tentang pergerakan planet, dan teori Galileo yang telah diubah menjadi teori Newton tentang mekanik. Tahap yang kedua, reductionism untuk metodologi. Okey, metodologi ni membawa pengertian bahawa perkara yang merupakan strategi ilmiah terbaik dalam upaya untuk menyederhanakan penjelasan menjadi satu benda yang mudah. Contohnya, seperti mengurangkan atau meminimalkan orang kepada keperluan ekonomi dan produktiviti dalam teori ekonomi. Dan yang terakhir adalah reductionism ontologi. Reductionism ontologi membawa pengertian bahawa realiti terdiri daripada bilangan minimum beberapa bahan. Okey, penjelasan ini amnya adalah bersifat metafizik dan berbentuk Mayonism di bawah pengaruh tuntutan semua objek. Ciri dan kejadian dapat dikurangkan menjadi satu bahan. Contohnya, David Klein boleh mendakwa realiti itu terdiri daripada elemen dan jiwa. Kita pergi pada batas reductionism ataupun limit ataupun had reductionism. Maknanya kekangan yang jadi apabila reductionism ni wujud. Satu hal yang bertentangan dengan pendekatan reductionism ni adalah dua benda, iaitu holism dengan emergentism. Okay. Holism ni adalah idea yang menyatakan bahawa setiap objek mempunyai ciri-ciri tertentu, sifat yang tertentu, dan ia tidak dapat dijelaskan dan oleh beberapa komponennya. Hal ini diterjemah secara ringkas dalam sebuah metafizik, iaitu keseluruhan itu lebih baik daripada sejumlah komponennya. Limit ni juga terbagi kepada tiga. Yang ni yang pertama, ilmu falsafah ni. Okey, ia bagi tahu bahawa konsep hubungan akibat mengemukakan satu alternatif kepada reductionism yang wujud dalam falsafah. Ahli ini telah meneroka cara di mana kita boleh membincangkan fenomena yang mempunyai impak berperingkat pada skala yang lebih kecil pada tahap pertumbuhan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah batas dalam sains pula. Okey. Dalam bidang ini, faktor seperti kemunculan dan kerja kompleks dalam menimbulkan had. Pada peringkat yang lebih tinggi, tanpa kira apa bidangnya, hak pelaksanaan reductionism menjadi sangat jelas dan nyata. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna bahawa sains adalah version yang digunakan sebelum ini.
Di setiap peringkat, semua undang-undang diperlukan dan kreativiti perlu berada pada tahap yang sama. Contohnya, psikologi tidak digunakan dalam biologi dan juga biologi digunakan dalam kimia. Okay, yang terakhir adalah batas dalam agama. Dalam agama ni, ahli-ahli falsafah ni telah berkomitmen untuk melindungi kehendak bebas daripada reductionism. Sebagai contoh, untuk memisahkan kebebasan duniawi daripada kebebasan jiwa dan setiap kejadian sepenuhnya ditentukan oleh peringkat dalam undang-undang. Pernyataan yang paling berpengaruh dibuat oleh Immanuel Kant yang membezakan pemikiran fenomenologi dan noumenal termasuk kehendak bebas ini. Untuk melindungi teologi dari reductionism, teologi Jerman mengembangkan perkara ini di bawah pemimpin iaitu Friedrich Schleiermacher dan Albrecht Ritschl. Scientism. Scientism boleh didefinisikan sebagai pandangan bahawa metod induktif sains adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan terutama bahawa sains dapat menghasilkan pengetahuan mengenai manusia dan masyarakat yang benar. Scientism dapat merujuk kepada sains yang diterapkan berlebihan. Tokoh-tokoh berkaitan scientism. Tokoh seperti ilmuwan sosial Friedrich Hayek, Karl Popper, Putnam dan Zvetan Todorov mendeskripsikan sokongan dogmatik terhadap metodologi sains dan peredaksian pengetahuan menjadi hal-hal yang dapat diukur sahaja. Kesan baik scientism iaitu mengembangkan teknologi, mengelakkan penipuan, menekankan fakta, mengamalkan sikap kreativiti dan inovasi. Manakala kesan buruk scientism pula adalah perkembangan senjata, kos yang lebih tinggi, menceroboh privasi dan perkembangan moral dan etika seseorang terjejas. Pendapat tokoh-tokoh tentang scientism. Tokoh yang pertama iaitu Newton yang berpendapat tentang hukum gravitasi menunjukkan alam memiliki hukum yang pasti. Manakala Copernicus, Kepler dan Galileo memperkenalkan teori heliocentris iaitu mengubah kepercayaan terhadap agama seiring tumbuhnya pandangan dunia yang serba saintifik. Perbezaan scientism pada zaman dahulu dan sekarang. Pada zaman dahulu, scientism merekod sesuatu yang tidak tersusun dan kurang lengkap, manakala zaman sekarang lebih teratur dan lengkap. Pada zaman dahulu juga, kajian yang dilakukan terhadap scientism adalah terhad. Pada zaman sekarang, dijalankan adalah lebih lengkap, keputusan yang didapati lebih jitu. Seterusnya, amalan scientism pada peringkat global. Kebanyakan negara lebih maju dalam bidang sains dan teknologi, iaitu negara barat. Sebagai contoh, penciptaan kapal terbang, lampu, teori sains seperti Archimedes merupakan sumbangan kepada sains dan teknologi daripada orang barat. Manakala amalan scientism di Malaysia pula, orang Malaysia percaya kepada kedua-dua iaitu scientism dan keagamaan. Sumbangan scientism kepada orang Malaysia dalam bidang sains dan teknologi adalah lebih kurang daripada orang barat. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.